kenalan. Assalamualaikum. Okey, ini tajuk bab 4 yang kita akan tengok pada hari ini, iaitu teori perlakuan pengguna. Teori perlakuan pengguna ni tajuk yang keempat. Kita mengkaji tentang gelagat ataupun perlakuan tingkah laku pengguna. Seperti yang kita tahu, pengguna ni dia ada objektif dalam meminta sesuatu barang, dalam menggunakan sesuatu barang. Jadi iaitu objektifnya adalah untuk memaksimumkan utility atau begitu panggil kepuasan lah. Okay. Jadi setiap pengguna ni kalau nak memiliki barang yang dibeli itu, so kita guna barang tu, kita sebenarnya bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan, menikmati kepuasan daripada menggunakan barang tersebut. Kalau kita beli, contohnya beli baju, jadi kita nak pakai itu supaya kita memberi kepuasan kepada diri, membeli tudung ke, membeli seluar ke, ataupun macam-macam lah, membeli kereta, basikal, motosikal, semua yang dibeli oleh pengguna cuba memaksimumkan kepuasan. Yang itu. Okey, itu yang kita nak kaji dalam bab ni lah. Okey. Okey, dari segi objektif ni, di akhir pengajaran topik ini diharapkan kita mengharapkan pelajar dapat yang pertama sekali memberi takrifan apa maksud utility. So ada definisi dan maksud dia lah, dan yang seterusnya pelajar dapat memahami dan seterusnya menerangkan dan seterusnya menghitung konsep seperti jumlah utility. Jumlah utility ni kita panggil total utility, TU. Yang satu lagi utility suit. Utility suit ni daripada istilah marginal utility. Marginal tu sama dengan suit lah, that's why ditulis MU. M tu marginal, U tu utility. Dan kita akan melihat bukan saja definisi ataupun maksud TU dan MU. Kita juga akan melihat bentuk keluk total utility ini dan juga marginal utility. Dan satu lagi, kita sebelum kita tengok rajah keluk dia, kita tengok dulu jadual dia. Okey, dia biasanya itulah, kita tengok jadual, lepas tu lepas kita tengok definisi, kita tengok jadual, ada jadual dia punya rajah keluk dia lah. Okey, kita tengok satu-satu kedua-dua konsep ni lah. Dan ada satu lagi di bawah subtopik ni, ialah hukum utility suit berkurangan. Jadi kita nak tengok hukum utility suit berkurangan. Okey, dia hukum dia macam permintaan. Bila kita tengok permintaan, kita kena bincang hukum permintaan ataupun hukum penawaran. So untuk utility pun dia ada hukum, dia dikenali sebagai hukum utility suit berkurangan. Okey, jadi kita akan tengok kenapa dia ni hukumnya disebut hukum utility suit berkurangan. Okey, dan yang topik yang paling penting dalam tajuk bab ini yang menyentuh tentang pengiraan ialah syarat-syarat untuk pengguna mencapai keseimbangan pengguna lah. Okey, jadi untuk mencapai keseimbangan ni ada dua syarat, iaitu kalau pengguna membeli satu barang, so macam mana syarat dia? Dan satu lagi, kalau pengguna membeli lebih daripada satu barang. Lebih daripada satu tu maknanya pengguna membeli dua dan ke atas lah. Okey, dua barang. Terutama sekali bagi barang yang harga berbeza lah. Sebab dalam dunia realiti ni kita ada banyak barang dan kita ada kebanyakannya harga barang tak sama. Ada barang tu ada memang tak sama lah. Okey, kalau sama tu very simple je. Okey, jadi kita nak tengok syarat yang itulah, dan juga kita nak melihat akhir sekali juga, ini lebih kepada soalan esei lah, tapi ada juga soalan pengiraan yang bertanyakan tentang perubahan kesan perubahan harga. Okey, jadi kalau harga barang itu berubah, so macam mana pengguna cuba menyeimbangkan semula kepuasan dia tu supaya dia menikmati kepuasan yang maksimum semula. Yang itu kan.
Sebab syarat keseimbangan tu dah seimbang lah. Tapi bila harga berubah, dia jadi tidak seimbang. Jadi macam mana proses pengguna menyesuaikan kembali supaya dia mencapai kepuasan yang maksimum apabila berlakunya perubahan harga. Yang pertama, perubahan harga. Yang kedua, jika berlaku perubahan dalam pendapatan, tingkat pendapatan pengguna. Juga boleh kita bincangkan macam mana pengguna bila pendapatan pengguna bertambah, biasa bertambah kan, macam mana pengguna menyesuaikan kembali supaya dia mencapai kepuasan maksimum semula ataupun mencapai keseimbangan semula apabila pendapatan berubah. So ada dua perkara yang akan mengubah ketidakseimbangan pengguna, iaitu harga, perubahan harga dan perubahan pendapatan. Okey. Jadi kita nak tengok ni macam mana dia sesuaikan supaya dia mencapai keseimbangan pengguna semula. Okey ya, itu. Dan untuk pengetahuan pelajar semua yang kita bincang daripada 41 sampai bawah ni, sampai D ni, menceritakan tentang satu je teori. Namanya ialah teori ini dikenali sebagai teori utility cardinal. Okey. Dalam teori utility ni ada dua teori utility ya. Satu cardinal, satu lagi ordinal. Jadi saya nak beritahu untuk silibus kita sekarang ini, kita hanya mengkaji atau mempelajari dari aspek utility cardinal sahaja. Okey, nanti kita beritahu apa itu utility cardinal. Okey, dan satu lagi ada teori lain, iaitu teori yang saya sebut tadi, teori ordinal. Teori ordinal ni, teori utility ordinal ni ialah yang telah keluar sedia. Tapi mungkin kalau pelajar jumpa, jika dia buka buku-buku lama, mungkin abang ke kakak yang pernah jumpa kan, yang pernah belajar dulu, mungkin dapat buku yang lama. So jangan terbaca lah kalau boleh ya, untuk teori ordinal tu. Okey, sebelum yang terakhir sekali ada satu lagi DE tu. Dalam teori utility cardinal ni juga kita boleh menerangkan bagaimana kita menerbitkan keluk permintaan individu. Bagi silibus ni hanya untuk barang normal sajalah. Dalam ekonomi ada banyak barang barang selain daripada barang normal, kita ada barang mesti, kita ada barang bawahan sebagainya. Tetapi untuk silibus anda pada bab 4 ini, kita hanya membincangkan bagaimana nak menerbitkan keluk permintaan individu bagi barang normal dalam teori ini dan teori cardinal dia. Kita akan tengok semua tu. Okey, kalau tak sempat hari ini kita akan bincang pada kuliah yang lain lah. Okey, kita tengok teori perlakuan pengguna ataupun dikenali juga sebagai teori gelagat pengguna. Berceritakan tentang, okeylah, yang inilah 4.1 kita tengok konsep-konsep dia dulu, konsep-konsep utility yang ada yang saya sebut tadi, dan kemudiannya kita akan lihat apa yang ada dalam utility cardinal 4.2 yang itu je lah. Okey, yang ini ni 2 jam tu biasalah untuk kuliah. Okey, kita tengok konsep utility yang pertama, topik 4.1. Okey, dari segi tarif utility. Okey, utility ni ialah dari segi maksudnya ialah nilai faedah ataupun kepuasan lah. Utility itu kepuasan jumlah kepuasan, bukan jumlah, kepuasan, nilai kepuasan ataupun nilai faedah atau kepuasan yang dinikmati oleh pengguna daripada penggunaan ke atas sesuatu barang dan perkhidmatan. Maknanya bila kita sebut apa, kalau soalan tanya apa itu utility, maknanya utility ini adalah kepuasan yang dinikmati oleh pengguna apabila dia menggunakan sesuatu barang ataupun perkhidmatan. Okey, bila kita menggunakan sesuatu barang, kita akan menikmati kepuasan daripada penggunaan barang tersebut, dan itulah dikenali sebagai utility. Okey, itu maksud utility. Okey, kita terus masuk pada utility cardinal. Okey, utility cardinal ni dikenalkan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Alfred Marshall. Okey, tak ingat pun tak apalah, nama dia tak berapa tak tanya pun dalam biasa. Tapi teori ni dia
yang dikemukakan oleh Ephraim Asher, dia mengatakan bahawa dia mengandaikan bahawa kepuasan ataupun keseronokan yang diperolehi oleh pengguna daripada penggunaan ke atas sejumlah barang itu dia boleh diukur secara kuantitatif. Maknanya isi penting teori kardinal ni ialah dia bagi tahu kepuasan. Memang utility itu kepuasan kan, tapi kepuasan yang dinikmati oleh pengguna daripada menggunakan barang itu sebenarnya ada jumlah. Dia ada macam boleh diberi nilai. Macam kita maksudnya boleh diukur tu, maksudnya ada nilai, ada, kalau kita bagi meter dia, maksudnya kepuasan tu tinggi ke rendah ke, kepuasan itu maksud boleh diukur secara kuantitatif. Kuantitatif ada angka lah. Jadi maknanya contohlah kalau kita minum air segelas kan, kita minum air di depan kita ni ada 2 gelas air, satu air Pepsi, satu air Coca-Cola contohlah kan. Bila minum gelas Pepsi, okey, mesti orang akan cakap, oh, saya mendapat kepuasan apabila saya minum air Pepsi segelas ni. Kan? Tapi dalam teori kardinal ni dia kata apa? Minum air Pepsi itu ada ukuran, boleh diukur secara kuantitatif. Maknanya saya minum Pepsi ni saya dapat berapa kepuasan yang tinggi dengan nilai sebanyak 10. Gitu. Dia ada ukuran dia. Kalau minum Coca-Cola yang kedua tu mungkin lagi sedap kan, lagi memberi kepuasan. Jadi dia kata, oh, saya minum Coca-Cola ni saya dapat kepuasan utility yang tinggi, lebih tinggi daripada Pepsi tadi. Sekali meter dia ataupun ukuran dia adalah 50. Dan dia diukur, unit ukuran utility adalah disebut util. Yang itu maknanya daripada istilah utility lah. Util tu utility. Okey. Jadi maknanya kalau saya sebut Pepsi tadi 10 tadi, maknanya 10 util kepuasan dia. Itu kalau minum Coca-Cola tadi dia dapat 50 util, ukurannya adalah util. Okey, itu mengikut Alfred Marshall dalam teori utility cardinal yang dikemukakan oleh beliau. Okey, dan satu lagi konsep yang kedua. Konsep yang kedua ialah kita nak tengok jumlah utility ataupun TU ni, total utility lah dalam bahasa Inggeris, dan juga utility suit ataupun kita panggil marginal utility, MU. Okey, ini bermula konsep-konsep penting yang kita perlu tahu. Yang pertama sekali, jumlah utility. Maksudnya ini adalah merupakan jumlah kepuasan yang dinikmati oleh pengguna daripada penggunaan sejumlah barang dan perkhidmatan. Okey, nampak macam lebih kurang je definisi dengan definisi awal tadi, iaitu utility. Tapi yang ini jumlah utility. So dia ada ayat jumlah dekat situ. Berbeza dengan sebelum ni kita tanya utility saja, ini ada jumlah. Bila jumlah tu maknanya ada ayat jumlah juga dekat sinilah. Kalau utility, kepuasan yang dinikmati oleh pengguna daripada penggunaan suatu barang. Tapi kalau jumlah, maknanya dia ada ayat jumlah kepuasan yang dinikmati oleh pengguna daripada penggunaan sejumlah. Ini ada ayat sejumlah barang dan perkhidmatan. Maknanya kita campurkan semua sekali utility yang kita dapat daripada setiap unit barang yang kita guna tu, maka kita dapat jumlah utility. Maksudnya kepuasan bagi unit yang pertama berapa, campur dengan kepuasan unit yang kedua, yang ketiga, dan kepada campur seterusnya. Kalau kita minum 5 gelas air, bermakna unit pertama campur unit kedua, campur unit ketiga punya kepuasan, maka kita dapat jumlah utility lah. Mengikut gelas yang kita ataupun unit barang yang kita gunakan lah. Kalau kita guna 10 unit barang, maka kita campur daripada unit pertama sampai unit ke-10. Itu jumlah utility. Sebab tu definisinya dia kata jumlah kepuasan yang dinikmati oleh pengguna daripada penggunaan sejumlah barang dan perkhidmatan. Yang kedua ialah utility suit atau kita panggil sebagai marginal utility, MU. Okey, MU ni difference-nya adalah tambahan. Sebab suit ni adalah perubahan. Suit ni sama dengan marginal, dan marginal tu adalah tambahan.
ataupun perubahan lah. Dari definisi saya dah tanda warna merah, maknanya bezanya dengan jumlah utility. Kalau jumlah utility jumlah kepuasan, kalau utility suit tambahan ataupun perubahan jumlah utility. Terpandang setengah buku tambahan kepuasan, sebab utility ni kepuasan kan. Tambahan jumlah utility ataupun tambahan kepuasan yang dinikmati oleh pengguna kesan daripada penggunaan satu unit tambahan barang tersebut. Cuma different dekat sini lah, tambahan seunit barang tersebut. Jadi marginal utility ataupun utility suit ni kita perolehi apabila kita bezakan antara satu unit dengan satu unit yang seterusnya. Setiap unit pertama kepada unit kedua tu kita ada tambahan utility. Perbezaan antara utility pertama dengan utility unit yang kedua tu kita panggil tambahan jumlah utility lah, ataupun perubahan jumlah utility, dikenali sebagai marginal utility ataupun utility suit. Utility suit ni kita boleh menggunakan rumus yang ditunjukkan inilah untuk memperolehi nilai marginal utility. Dan setiap unit itu dia berbeza marginal utility, iaitu dengan menggunakan rumus MU sama dengan perubahan PU bahagi perubahan Q. So maknanya marginal utility dia terhasil daripada perubahan total utility dibahagi dengan perubahan kuantiti. Sebab setiap kuantiti dia ada jumlah utility. Jadi kalau nak tanya marginal utility, boleh berubah jadi unit yang kedua, ketiga, kita tolak dengan unit yang sebelumnya lah, kuantiti yang sebelumnya. Jumlah utility yang baru tolak dengan jumlah utility yang lama, bahagi dengan kuantiti baru tolak kuantiti lama. Itu rumus dia. Yang ni rumus dia. Perubahan total utility itu maknanya jumlah utility baru tolak jumlah utility lama dibahagikan dengan perubahan kuantiti ni, maknanya kuantiti baru ditolak dengan kuantiti lama. Itu perincian kepada rumus di atas ni untuk memperolehi marginal utility. Harap boleh faham. Kita tengok dengan lebih jelas daripada jadual lah. Jadual jumlah utility dan juga utility suit atau marginal utility. Lepas ni mungkin saya sebut total utility dan MU sajalah. Marginal utility. Andaikan dalam jadual ni ada 3 kolom lah. Satu kuantiti. Kuantiti ni merujuk kepada barang X. Yang inilah. Barang X, kuantiti bagi barang X. Bermula daripada sifar 1, 2, 3 sampai 7 lah. Kemudiannya kita ada jumlah utility ataupun kita kenali juga sebagai total utility lah, TU. Di dalam util lah. Kalau sebelum ni kita biasa jumpa dalam unit, dalam RM. So dalam utility ni di dalam util. Dan begitu juga kolom yang kosong ni saya sengaja kosongkan dulu supaya kita nak tunjuk step by step, satu persatu macam mana nak dapatkan marginal utility ataupun utility suit. Dia dulu dalam util juga lah. Contohnya pada unit yang kuantiti X yang sifar, kita dapati jumlah utility ni adalah sifar. Macam mana kita nak dapat pada sifar ni? Biasanya automatically lepas ni kita kena faham, bila bermula dengan sifar bermakna dia dash terus. Dash, nampak? Saya tuliskan dash, nampak kan? Sebab kita tak tahu sebelum ni berapa nilai kan, sebelum sifar ni berapa nilai. Jadi kita dashkan terus. Itu jangan tulis dekat 10 ni. 10 ni dekat sini, dekat dash dekat sini. Sekarang kita nak bincangkan macam manakah pelajar boleh dapat marginal utility bernilai 10 ni pada kuantiti X1, pada unit 1 ni. Macam mana dapat? So kita dah tahu dah rumus dia ni, perubahan total. Nak dapat marginal utility ni rumusnya perubahan total utility dibagi dengan perubahan kuantiti. Jadi
kita dapat apabila kita tolakkan jumlah total utility yang barunya 10. Okey, 10 di mana? Di sini ya. Ni. 10 tolak kosong bagi dengan 1. Perubahan Q-nya 1 tolak kosong. Di sinilah perubahan Q-nya 1 tolak kosong. Boleh ya? Okey, yang ni penting ya. Untuk ni. Tapi yang penting sekali yang mula-mula ni dash. Tapi ingat dash ni pada kuantiti sifar saja. Kalau dia jadual start kuantiti 1, dia tak boleh dash ya. Tak boleh dash ya. Dia pada dash ni pada output sifar saja. Ataupun bukan output kuantiti sifar saja. Okey. So ni dapat ya. Macam mana dapat 10 ni? 10 ni bermakna dia tengah-tengah sebenarnya, tapi kita letak pada kolom 1 unit ni lah, kuantiti 1. Okey, untuk yang seterusnya iaitu untuk unit kuantiti yang kedua. Okey, macam mana kita nak dapatkan nilai ini? Okey, yang ini 10 ni kita dah dapat kan. Okey, kita tengok pula pada kita dapat 8. Macam mana dapat 8? Okey, apabila perubahan total utility dibagi dengan, sebab kita nak dapat marginal utility ni rumus dia kan. Marginal utility perubahan TU bagi perubahan Q. Jadi perubahan TU ni mana? Ni perubahan TU nya 18 tolak 10. 18 tolak 10. Okey, perubahan kuantitinya 2 tolak 1 di sini kan. 2 tolak 1 perubahan kuantiti. So bila kita masukkan semua sekali ni dalam rumus seperti ini 18 tolak 10 bahagi 2 tolak 1, maka kita dapatlah jawapan marginal utility-nya 8 pada unit yang kuantiti yang kedua. Okey, dan begitulah seterusnya. Jadi kalau kita pergi kepada sini, perubahan TU-nya 24 tolak 18. This is 24 tolak 18. Dan perubahan Q-nya adalah 3 tolak 2. Okey, 3 tolak 2. Jadi 24 tolak 18 bahagi 3 tolak 2, kita akan dapat marginal utility pada unit yang ketiga adalah 6. Okey, itu cara kita dapat 6 di situ. Nah, sekarang kita nak dapat untuk pada kuantiti yang keempat. Macam mana nak dapat? Okey, kita dah tulis. Macam mana dapat 4 ni? Macam mana dapat 4? Menggunakan rumus perubahan TU bahagi perubahan Q. 28 tolak 24 perubahan TU bahagi dengan perubahan kuantitinya adalah 4 tolak 3. Dan perubahan kuantiti ni kalau kita perasan memang 1-1-1 lah. Di bawah ni memang 1-1-1. Kalau pelajar dah sedia maklum perubahan kuantitinya 1-1-1, awak just tolak saja total utility. Maknanya 4 ni daripada 28 tolak 24 dapat 4. Macam ini 30, macam ini 30 tolak 28 dapat 2. So dapat 2 kan. Sebab kita tahu dah perubahan kuantiti adalah 1. 5 tolak 4 ni 1 kan. Jadi kita akan dapat, kita tolak aja total utility. Kalau nak cepat dalam pesa lah kan. Tapi saya tunjuk salah satu lah. Macam mana dapat 2? 30 tolak dengan 28 bahagi dengan 5 tolak 4. Ni cara dia. Okey. Jadi kalau untuk unit kuantiti yang ke-6 ni macam mana dapat sifar? Kan total utility 30 tolak 30 sebab jumlah utility-nya maksimum dah ni. 30 ni ada 2 kan. Jadi 30 tolak 30 kosong. Bagi dengan 1, bila kosong bagi dengan 1, kosong lah. Okey. Dan untuk unit yang ke-7 kalau kita perhatikan, kita dapat negatif 2. So macam mana dapat negatif 2? Perubahan total utility-nya 28 yang baru lebih rendah nilainya berbanding dengan total utility sebelumnya yang tinggi sikit 30 kan. Jadi 28 tolak 30 jadi negatif 2. Bagi dengan 1 kan. 7 tolak 6. 1 lah. Jadi kita dapat negatif 2. So lengkap lah. Semua sekali kita dapat. Itu cara kita nak dapatkan marginal utility. Okay. So kita dapat sini marginal utility ni hasil daripada perubahan total utility yang dibahagi dengan perubahan kuantiti. Boleh ya? Jelas ya? Okey. Selepas kita memperolehi utility suit ataupun marginal utility, kita boleh tengok
keluar dia. Okey, kita dah dapat dah total utility kita dah ada, marginal utility kita dah ada. Sekarang ni total utility dengan marginal utility ni kita nak tengok dari sudut keluk atau peracah dia lah. Okey, bentuk keluk total utility macam mana, bentuk keluk marginal utility macam mana. Okey, sebelum kita tengok lakaran bentuk keluknya, kita cuba perhalusi bentuk keluk total utility lah. Daripada sifar 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28. So maknanya kalau kita tengok sini dia meningkat sedikit, lepas tu kemudian dia maksimum pada dua kuantiti ni, 5 dengan 6. Dan kemudian selepas unit yang ke-6 dia jatuh, berkurang kepada 28 pada unit. Maknanya dia naik, dia maksimum dan dia turun untuk total utility. Tapi kalau marginal utility mula-mula dash, kemudian dia 10, 8, turun, 4, 2. Okey, dia mencapai sifar dan seterusnya negatif 2. Maknanya dia memotong pada paksi kuantiti lah. Okey, pada unit yang ke-6. Okey, maknanya dia turun sampai negatif. Yang ini dia naik maksimum dan dia turun sedikit. Jadi kalau berdasarkan pada bentuk keluknya, kita boleh tengoklah bentuk jumlah utility dia macam mana. Okey, jumlah utility kita tengok total utility. Keluk total utility naik, capai maksimum dan seterusnya dia berkurang. Inilah bentuk keluk total utility ataupun kita panggil utility lah, jumlah utility ya. Ni keluk dia. So dia naik mula daripada sifar ni, dia naik capai maksimum dan dia turun. Okey, so dia mencapai maksimum ni pada unit yang ke-6. Okey, kita dapati tadi dalam jadual tu ada dua unit yang maksimumnya sama, iaitu 30 kan. Tapi biasanya kita akan ambil unit yang kedua. Selepas yang pertama tadi pun unit ke-5 50 30 juga. Unit yang ke-6 pun 30 util juga, tapi kita ambil pada unit yang kedua, iaitu unit ke-6 lah. Kita ambil unit yang ke-5. Okey, itu kita anggap unit ke-6 ni adalah utility totalnya ataupun T-nya adalah maksimum. Okey, sebenarnya maksimum dekat sini antara 5 dengan 6 ni, tapi kita anggap pada unit ke-6 itu adalah utility maksimum. Okey, kemudiannya kita lihat sini. Okey, sini maknanya kita fahamlah dia berada bernilai 30. Okey, 30 util. Paling tinggi lah ni. Dan 30 util ni sebenarnya pada unit yang ke-5 pun ada juga kan. Tapi kita anggap, saya bagi tahu tadi, pada unit yang kedua tu adalah, iaitu pada unit ke-6 ni adalah total utility-nya mencapai tingkat maksimum. Dianggap mencapai tingkat maksimum. Walaupun kita tahu Okey, dan untuk keluk marginal utility kita dapati dia mencerung ke bawah. Bila dia dash tu maknanya dia tak boleh bertemu dengan paksi menegak. Dia mesti dekat sini. Okey, dia turun dan mencapai sifar semasa T maksimum kat sini. Kat sini yang sifar tadi kan. Kemudian negatif 2 tu dia negatif. Bentuk keluk marginal utility ni adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, tetapi dia ada memotong pada paksi kuantiti kat sini. Okey, iaitu pada unit yang ke-6 lah. Kalau kita tengok pada unit ke-6 lah. Maknanya pada unit ke-6 ni ada kaitan dengan atas dengan bawah ni. Semasa MU sifar kat sini, TU maksimum. Okey, itu maksudnya. Senang je nak buat keluk ni tak perlu buat skala yang yang macam 1, 2, 3, 4 sampai 6. Tak payah. Pelajar terus je buat sebab lakar. Bukan lukis bukan lukis di kertas gerak. Jadi lakar, buat je bentuk seperti ni, buat dia maksimum. Kemudian bila dia mencapai T maksimum, tarik kan pada unit yang ke-6. Kita tahu dah unit ke-6 kan. Turun kat bawah pada unit ke-6 dekat MU ni, dia memotong pada paksi kuantiti. Itu saja. Unit yang paling penting adalah unit yang ke-6 tu. Walaupun kita menyedari bahawa ada satu lagi unit yang TU-nya maksimum
Tapi dekat sini marginal sifar kat sini semasa kan TU maksimum seperti yang saya sebut tadi. Walaupun kita tahu ada satu lagi unit yang kelima ni dia maksimum dekat sini dia bernilai 30 juga. Tapi saya dah kata tadi kita tak anggap 5 ni sebagai kuantiti yang maksimum lah. TU maksimumnya pada unit yang kedua. Okey, kat sini. Okey, jadi kita anggap 6 ni adalah unit yang selepas unit yang kelima tu sebagai TU maksimum. Okey, so inilah bentuk keluk jumlah utility atau TU lah bagi barang X. TU X bagi barang X dan utility suit ataupun marginal utility bagi barang X. Okey, begitu very simple saja. Bila buat tu dia mesti memotong kat sini. Yang ni dia gemuk. Dia tak ada shape pun, dia gemuk naik maksimum turun. Macam tu je. Okey, kita pergi pada hubungan keluk TU tu dengan marginal utility. So kalau kita nak tengok hubungan tu maknanya kita tengok kat keluk. Kita dah tahu dah keluk yang pada slide sebelum ni macam ni kan. Jadi kalau tips dia lah, saya bagi tahu tips tu kalau nak terang hubungan ni dia ada 3 peringkat. Dia ada 3, kalau kita panggil bila 3 peringkat tu maknanya ada 3. Ni soalan esei tapi soalan objektif pun ada banyak juga tanya. Kalau nanti bila pelajar jawab soalan PSPN yang lepas banyak soalan objektif pun tanya tentang hubungan total utility dengan marginal utility. Okey, kita tengok hubungan yang pertama. Hubungan pertama tu apabila jumlah utility naik, okey, kita dapati marginal utility menurun. Okey, tapi bernilai positif. Kalau saya sebut yang ni mungkin tak nampak lah. Jadi dalam keluk ni dekat mana? Kita akan tengok kat sini. Ini TU meningkat. Semasa TU meningkat, marginal utility berkurang. Tengok anak panah yang berwarna kuning ni kan. Ini maksud TU meningkat ni yang ni. Marginal utility berkurang. Okey, dan bernilai positif tu maknanya marginal MU ni masih positif lah. Okey, itu maksud ayat ini. Ayat ini ringkas je, tapi kalau kita buat dengan ayat, maknanya dia akan jadi panjang lah. Okey, yang itu boleh ya. Okey, untuk yang kedua kita pergi kepada total utility yang pada yang dikenal pada total utility maximum semasa ataupun pada TU maksimum kat sini kan. Marginal utility adalah sifar. Okey, masa TU maksimum MU sifar. Itu adalah untuk yang kedua lah, ayat yang kedua ataupun kita panggil pangkat yang kedua lah. Okey, ni point dia. Dan yang ketiganya, okey, yang ni dah tunjuk lah. Okey, fasa T maksimum MU sifar. Kita ada dah tulis siap-siap. Okey, selepas untuk yang ketiganya, semasa TU turun, kat sini dah turun, marginal utility juga menurun ataupun bernilai negatif lah, kita panggil negatif sebelah sini. Kita tengok situ maknanya TU menurun, pandang kan. Jadi marginal utility pun menurun juga. Tetapi marginal utility ni dah tidak bernilai positif lagi, dia dah bernilai negatif. Itu dia ayat. Ini ayat paling ringkas tapi kita buat ayat ni panjang dah ni. Okey, tapi better buat berdasarkan kuantiti lah kalau nak lebih tersusun. Okey, sebaiknya huraian mestilah berdasarkan kuantiti. Kuantiti tu maknanya sebelum kita bagi 3 kawasan. Sebelum kuantiti 6 ni ayat yang pertama ni. TU naik, MU turun. Okey. Dan pada kuantiti 6 sebab kita ada kuantiti kan. Pada kuantiti 6 TU-nya maksimum, MU-nya bernilai sifar. Kita masukkan ayat ini. Kita hurai. Selepas ni kita hurai. Saya minta pelajar kalau nak jawapan perfect dari segi huraian, tulis berdasarkan kepada kuantiti. Bahagikan keluk ni berdasarkan kuantiti. Macam ni, selepas kuantiti 6. What happened selepas kuantiti 6? TU turun,
marginal utility turun, dan marginal utility bila negatif. Itu selepas kuantiti 6 lah. Jadi yang ini ni tip yang kotak warna hijau ni saya tulis macam ni untuk membantu pelajar menerangkan dengan sistematik. Okay, based by quantity. Kita bagikan kawasan keluk kita berdasarkan quantity. Tapi disebabkan dalam keluk ini kuantiti kita berdasarkan pada jadual tadi dia ada 6 kan. Tapi kadang-kadang dalam soalan SC kita tak perlu tulis 6. Kita tak perlu tulis angka. Kita just tulis kat sini Q lah. So sebelum Q apa berlaku kepada TU dan MU, pada Q apa berlaku, pada selepas kuantiti Q apa berlaku. Okey, kita terang ini isi penting dia. Yang atas isi penting dia. Okey, so saya harap benda ni membantulah penerangan saya ni dapat membantu pelajar untuk menghuraikan bagi soalan esei. Dan soalan esei ni pada saya soalan yang very simple lah. Cuma jawapan pelajar terlalu simple. Pelajar dapat menguraikan benda ini dengan baik. Okey, huraian ini dengan baik. Tetapi ayat terlampau simple. Tapi kalau nak lebih perfect, dia huraikan berdasarkan kuantiti. Dan untuk selepas-selepas ini pun saya akan menerangkan untuk keluk-keluk bagi bab 5, bab 6 dan seterusnya. Saya akan meminta pelajar menghuraikan berdasar bukan hanya bagi fakta tapi bagi kawasan tu berdasarkan kuantiti. Itu lebih sistematik jawapan yang akan diberikan jadi lebih nampak, kemas dan bagi baiklah untuk pelajar terangkan nampak dia punya hubungan antara bila keluk hubungan dia sebut keluk hubungan. Okey. Lepas kita tengok kita dah memahami bentuk hubungan, definisi dan sebagainya, apa itu TU, apa itu MU kan. Dari segi bentuk dia, dari segi hubungan dia, kita tengok hukum utility sud berkurangan, ataupun ada setengah panggil hukum marginal utility berkurang. Okey, sebab sud itu marginal. Okey, dari segi pengertian, hukum utility sud berkurangan ini menyatakan bahawa dia merupakan tambahan kepuasan yang diperoleh daripada penggunaan sesuatu barang. Tambahan kepuasan yang diperoleh daripada penggunaan satu barang itu dia akan semakin berkurangan apabila semakin banyak barang itu digunakan. Ini tak ada ayat barang kat sini. Semakin banyak barang digunakan. Maknanya semakin apabila pengguna menambahkan penggunaannya ke atas sesuatu barang itu, kita dapati tambahan kepuasan. Tambahan kepuasan itu ialah dalam definisi tadi MU lah. MU-nya semakin berkurang. Okey, marginal utility-nya ataupun tambahan kepuasan semakin berkurangan bila kita menambahkan pengeluaran kita, menambahkan penggunaan kita ke atas satu barang. Apabila kita menggunakan barang itu tanpa henti lah. Kalau berhenti satu minum, kalau kita minum air kan, satu pada dua berhenti, itu tidak terikat dengan hukum utility berkurang. Hukum ni proses yang berterusan. Daripada 1 pada 2, 2 pada 3, 3 pada 4 dan unit yang seterusnya sampai habis. Jadi kita akan nampak dia punya hubungan utility semakin berkurang. Kita juga boleh mendefinisikan menggunakan ayat yang kedua, atau kita berkata tambahan utility berkurangnya adalah tambahan penggunaan sesuatu barang secara berterusan. Dia menyebabkan tambahan utility MU-nya semakin berkurang. Tapi masih lagi menceritakan tentang MU semakin berkurang. Tambahan utility itu ialah tambah kepuasan lah. Itu MU. Ayat ini pun tambah kepuasan yang semakin berkurang juga. Isi pentingnya mesti ada tambahan kepuasan ataupun MU semakin berkurang. Tapi yang pentingnya dia menggunakan penggunaan ke atas satu barang itu berterusan. Dia menggunakan secara berterusan. Ataupun kita tengok definisi yang ketiga. Apa maksud hukum utility berkurang? Iaitu utility yang dinikmati daripada penggunaan setiap unit tambahan satu barang didapati akan semakin berkurang. Ayat ini juga merujuk pada tambahan utility yang semakin berkurang apabila pengguna menggunakan setiap tambahan unit seunit barang. Bila tambah satu unit barang tu,
So kita akan dapat marginal utility yang dinikmati pengguna semakin berkurang. Okey, itu maksud ayat inilah. Tapi better guna ayat yang very orang panggil, yang selalu orang guna, yang nombor 1 ni lah. Okey, yang ini lebih ramai orang guna definisi yang utama. Okay. Tapi saya bagi tiga ni bukan untuk mengelirukan, tetapi untuk pelajar melihat perbezaan setiap ayat itu, tetapi poinnya sebenarnya sama saja. Iaitu dia merujuk kepada perubahan ataupun tambahan utility ataupun marginal utility yang semakin berkurang apabila pengguna menambahkan penggunaan ke atas sesuatu barang secara berterusan. Okay. Tambahan itu setiap unit satu itu maksudnya. Okay. Jadi rumusannya apa? Rumusannya daripada definisi 1, 2 dan 3 ni maknanya dia merujuk kepada bentuk keluk marginal utility itu sendiri. Maknanya hukum utility sub berkurangan ni kalau susah sangat nak mendefinisikan, awak tengok bentuk keluk marginal utility MU nya. Kita dapati MU-nya yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan kan. Jadi itu menunjukkan bahawa bila nak mendefinisikan utility sub berkurangan tu maknanya kita tengok bentuk keluk MU. Iaitu MU bermaksud tambahan kepuasan yang diperolehi oleh pengguna daripada penggunaan satu barang itu. Kita dapati dia semakin berkurang. Maksud semakin berkurang ni marginal utility yang semakin berkurang. Yang mencerun ke bawah tu dia semakin berkurang. Kan? Apabila guna menambahkan penggunaannya ke atas sesuatu barang itu secara berterusan. Okey, ditambahkan itu maksud. Tengok bentuk keluk MU dia. Okey. Okey. Selepas kita melihat konsep-konsep utility, total utility, marginal utility. Okey, kita nak tengok keseimbangan pengguna. Keseimbangan pengguna dekat sini ada definisi dia. Definisi keseimbangan pengguna di mana keseimbangan pengguna ni dia tercapai apabila pengguna ni memperolehi kepuasan yang maksimum. Okay, ayat kepuasan maksimum di mana dia apabila pengguna memperolehi kepuasan maksimum daripada penggunaan barang dengan sejumlah pendapatan tertentu. Yang diperuntukkanlah, maksud yang dia ada dengan memenuhi 2 syarat, iaitu syarat asas dan satu lagi syarat pencukup. Maksudnya keyword sini ada 3 lah. Keseimbangan ni maksudnya keseimbangan pengguna ni boleh dikatakan dicapai oleh pengguna apabila dia mencapai kepuasan maksimum, apabila dia menggunakan sejumlah wang yang dia ada, sejumlah pendapatan yang dia ada dengan memenuhi 2 syarat, iaitu syarat asas dan syarat pencukup. Okey, itu maksud keseimbangan pengguna. Jadi syarat asas tu dia berkaitan dengan kepuasan ataupun utility, dan syarat yang kedua iaitu syarat pencukup tu dia berkaitan dengan wang ataupun pendapatan yang dimiliki oleh pengguna tersebut. So kalau pengguna tu memenuhi syarat asas saja, dia tidak dikatakan mencapai kepuasan yang maksimum. Maksud kepuasan maksimum ini apabila dia memenuhi syarat yang kedua-dua syaratnya. Kalau salah satu saja syarat dipenuhi, dia tidak dikatakan mencapai keseimbangan pengguna ataupun mencapai kepuasan yang maksimum daripada penggunaan barang tersebut. Okay? So dia mesti mencapai 2 ni. Dia bukan hanya kepuasan ataupun keseimbangan pengguna ni bukan hanya dari segi kepuasan ke atas barang itu saja, tapi dia kena tengok wang yang dia ada tu cukup ataupun habis dibelanjakan atau tidak. Okey, itu maksudnya. Okey, kita tengok ini penting ya. Sekarang kita masuk pada bahagian yang paling penting, iaitu syarat keseimbangan pengguna. Okey, saya harap pelajar dapat memberi tumpuan ataupun fokus sikit pada syarat keseimbangan pengguna. Okey, sebab ini banyak dalam pengiraan dalam bab 4 ni lah. Okey, kita tengok dulu bagi satu barang. Barang ni ada satu barang. Jika pengguna menggunakan satu barang saja
Soalan macam mana dia? Persoalannya macam mana pengguna itu akan mencapai keseimbangan pengguna. Okey. Jadi saya kata tadi untuk mencapai kepuasan ataupun mencapai keseimbangan dia mesti memenuhi syarat asas. Ada dua syarat. Syarat asas dan syarat pengguna. Bagi syarat asas bagi satu barang, pengguna akan memenuhi syarat asas apabila marginal utility barang itu, barang X lah, sama dengan harga barang itu. Barang X, harga barang X. Bila harga barang X sama dengan marginal utility barang X, maka pengguna tersebut telah memenuhi syarat asas untuk mencapai keseimbangan. Tetapi dia belum dikatakan mencapai kepuasan yang maksimum jika dia tidak memenuhi syarat yang cukup. Bila dah memenuhi syarat MUX sama dengan PX, so dia kena memenuhi syarat yang kedua, iaitu harga X didarab dengan kuantiti X mestilah sama dengan pendapatan. Y ni pendapatan Ni PX ni harga X darab dengan kuantiti X. Maksudnya harga barang didarab dengan kuantiti, jumlah kuantiti yang dibeli. Okey. Mestilah sama. Maksudnya PX darab QX ni ialah jumlah perbelanjaan pengguna ini ke atas barang X. Jumlah perbelanjaan ke atas barang X mestilah sama dengan jumlah pendapatan yang pengguna itu ada. Jumlah pendapatan dia lah. Maknanya dengan kata lainnya, semua pendapatan yang dia ada tu dihabiskan, dibelanjakan untuk membeli barang X. Okey, ini syarat ni. Kedua-dua syarat ni baru dah memenuhi syarat keseimbangan pengguna. So bermaknanya untuk satu barang yang ini MUX sama dengan PX, marginal utility X sama dengan harga X. Okey. So jika pengguna hanya perlu memilih satu barang saja, okey, keseimbangan pengguna akan tercapai apabila harga yang sanggup dibayar ni PX sama dengan utility suit barang tersebut. Okey, MUX sama dengan PX. Itu maksudnya. Okey. Okey. Yang kedua, jika barang itu ada lebih daripada satu. Maksudnya 2, 3, okay, syarat mungkin. Dia kata sini 2 barang harga berbeza. Okey, walaupun dia tulis sini 2 barang harga berbeza, tetapi ini syarat paling minimum lah. Selain daripada 1 ada 2, tetapi mungkin ada 3 ataupun 4 ataupun seterusnya. Ada banyak lagi barang kan. Jika banyak barang lebih daripada 1, maknanya ada 2, 3, 4. Dengan harga yang berbeza, syarat asasnya adalah marginal utility per ringgit. Syarat asasnya ni MUX per PX ni kita panggil marginal utility per ringgit X mestilah sama dengan marginal utility per ringgit Y. Okey, barang Y. So marginal per ringgit X sama dengan marginal per ringgit Y. Ataupun kita kenali juga sebagai MUX per PX sama dengan MUY per PY. Okey, ini syarat asas. So dia kena bagi, dia berbeza dengan sini, dia kena bagi dengan harga. Okey, marginal utility barang X itu dibagi dengan harga barang X. Sebab harga berbeza. Okey, tu. Okey, kalau harga sama, kita tak perlu bahagikan dengan harga barang tersebut. Kita hanya samakan MU barang X dengan MU barang Y. Itu sajalah. Okey. Jadi kita tak perlu bagi dengan harga sebab harga sama. Jadi kita perlu samakan marginal utility barang X dengan barang Y saja. Itu bagi harga dua barang ataupun lebih daripada satu barang lah. Tapi harga sama, MUX sama dengan MU. Tapi kalau harga berbeza, MUX per PX dibagi dengan harga barang X, samakan dengan MUY bahagi dengan harga Y. Tapi ini syarat bagi dua barang sebab kalau tiga barang bermakna MUX per PX mestilah sama dengan MUY per PY mesti sama dengan MUZ per PZ kalau ada tiga barang lah. Okey, dan barang tak semestinya X, Y, Z, mungkin ada barang A, barang B, barang C, macam-macam tengok pada soalan. So yang pentingnya marginal per ringgit barang tersebut sama dengan marginal per ringgit barang yang lain. Okey, dan soalan mungkin bertanya lebih daripada dua lah.
Kita kena tengok harga barang tu sama ke berbeza. Okay, kalau harga barang, biasanya harga barang berbeza lah. So harga berbeza kita sama dengan marginal per ringgit. Okay, seperti yang saya tunjuk. Nah, syarat yang kedua, yang pertama tadi syarat asas tadi, walaupun memenuhi syarat ini, dia belum dikatakan memaksimumkan kepuasan ataupun belum mencapai keseimbangan pengguna jika dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Syarat cukup, iaitu PX darab QX tambah PY darab QY sama dengan Y. Maksudnya apa? PX darab QX ni ialah harga darab kuantiti X, harga X darab kuantiti X campur dengan harga Y darab kuantiti Y. Sama dengan pendapatan. Ada setengah orang dia tak tulis Y, dia tulis I kat sini. Income kan? Tak kisahlah. Yang penting ni. Maksudnya apa? Jumlah perbelanjaan pengguna ke atas barang X dicampur dengan jumlah perbelanjaan pengguna ke atas barang Y sama dengan pendapatan. Maksudnya kalau jumlah perbelanjaan barang X campur dengan jumlah perbelanjaan pengguna ke atas barang Y, maknanya di sebelah sini ni adalah jumlah perbelanjaan pengguna. Sebab ada dua barang kan? Dua barang ni, barang X, barang Y. Jadi campur dua ni, jadi kita panggil ayatnya jumlah perbelanjaan ke atas barang X dan Y. Mestilah sama dengan jumlah pendapatan. Maknanya apa? Maknanya, contohlah kalau saya bagi pendapatan pengguna tu ada 100. Jadi 100 ni bermakna jumlah perbelanjaan pengguna ke atas barang X campur dengan jumlah perbelanjaan pengguna ke atas barang Y itu semuanya bernilai 100. Mesti sama dengan 100 tu maknanya pendapatan ni 100, yang dibelanja pun 100 juga. Itu maksudnya. Okay. Mungkin RM50 ke atas perbelanjaan ke atas barang X, RM50 lagi ke atas perbelanjaan barang Y. Jadi 50-50, 100. Yang dibelanjakan 100. Jadi 100 yang dibelanjakan sama dengan 100 pendapatannya. Dengan kata mudah, semua wang habis dibelanjakan. Itu maksud dia. Jadi maknanya pengguna dikatakan mencapai keseimbangan ataupun memaksimumkan kepuasannya selain daripada memenuhi syarat asas, dia juga menghabiskan semua wang yang dia ada untuk membeli barang tersebut. Sebab tu kata jumlah perbelanjaan sama dengan jumlah pendapatan. Boleh faham ya? Saya harap fahamlah penerangan saya. Okey, jadi keseimbangan pengguna ni dia tercapai apabila pengguna membahagikan pendapatan untuk barang yang dibeli sehingga ringgit terakhir yang dibelanjakan atas setiap barang memberi utility suit yang sama. Maksudnya inilah. Okey, marginal utility per ringgit terakhir. Kalau ayat penuh ni, marginal utility per ringgit yang terakhir yang dibelanjakan ke atas barang X mestilah sama dengan marginal utility per ringgit terakhir yang dibelanjakan ke atas barang Y. Itu maksud dia. Panjang sangat, tapi kita nak ringkas, kita sebut margin per ringgit barang X sama dengan margin per ringgit barang Y. Stop. Itu saja. Okey. Boleh ya? Okey, tadi kita tengok syarat keseimbangan bagi satu barang dan juga syarat keseimbangan bagi dua barang. Sekarang kita nak memperhalusi ataupun mengkaji tentang keseimbangan pengguna bagi kes satu barang. Okey, bagi satu barang kita tengok dulu macam mana dia punya kes. Okey, daripada jadual tu dia menunjukkan, dia kata berikut merupakan QX ni kuantiti X, total TUX ni total utility X, dan NUX tu marginal utility bagi barang X lah untuk penggunaan barang X lah. Okay? Sebab cuma X ni kan, dan diberi andaian tu harga X ni RM4, satu util diandaikan bersamaan dengan RM1 lah. Okay? Yang ini ni kita andai. Minum kita andai juga, kita andaikan harganya RM4 dan kita berikan pendapatannya dengan andaian pengguna tu ada RM12. Okey. Jadi dalam jadual ni, okey, dia akan bagi kuantiti, so dia akan bagi total utility bagi barang X lah. Okey, ni barang X ni kan. Okey. Jadi sekarang ni tugas anda sebagai pelajar yang nak menjawab soalan ini, so mestilah kita kena cari. Bila dah bagi total utility, kita kena cari marginal utility dekat kolom sebelah sini lah. Okay, marginal utility tu ada
dari segi rumus yang kita tengok sebentar tadi, iaitu macam mana kita dapat marginal utility daripada perubahan TU bahagi dengan perubahan kuantiti. Betul? Perubahan total utility dibagi dengan perubahan kuantiti. Jadi kalau kat sini untuk kolom yang pertama tu, kita nak mencapai kepuasan ataupun mencapai keseimbangan bagi satu barang ni, kita dah tahu dah tadi. Untuk satu barang, jangan tertukar dengan dua barang pula. Syarat asasnya adalah marginal utility barang X sama dengan harga barang X. Okay? MUX sama dengan harga X. Dan syarat pencukup yang keduanya adalah perbelanjaan pengguna ke atas barang X, iaitu harga dan kuantitinya sama dengan pendapatannya. Okey, ini memang kita dah sedia maklum. Jangan dilupakan syarat ini, sebab ini kena ditulis dalam rangka jawapan anda. Bila diberi jadual, so dia akan kena ditulis benda ni. This is markah. Okey, kita tengok macam mana cara dia. Okey, jadi kita carikan marginal utility. Okey, kalau tadi saya kata dash. Kenapa dash? Saya kata dash itu diletak pada semasa kuantiti adalah sifar. Tapi sekarang ini, untuk kes jadual ini, dia bukan bermula daripada sifar. Dia bermula daripada 1. Jadi kita kena cari terus nilai dekat sini. Perubahan TU-nya adalah, macam mana kita dapat? Yang ni kita dapat 6 ni. Macam mana kita dapat 6? Yang 8 ni kita dah tahulah. 8 ni ialah 8 tolak kosong bahagi dengan 1 tolak kosong. Maka kita dapat 8 lah. Okey? Sebab kita tahu total utility sebelumnya sifar kan. Kuantiti pun kita tahu sebelumnya sifar. Tapi semasa kuantiti sifar kita tak tahu berapa kan, sebab kita dash. Tapi dekat sini kita tahu. Tapi saya nak tunjukkan sini macam mana dapat 6. 6 ni ialah 14, perubahan TU-nya 14 tolak 8. Bagi dengan perubahan kuantitinya 2 tolak 1. Jadi kita dapatlah 6 pada unit kuantiti kedua ni kan. So marginal utility-nya adalah 6. Okay. Dan untuk yang seterusnya pada unit yang kuantiti yang ketiga ni, kita dapat berapa kat sini? Kita dapat 4. Macam mana kita dapat 4? Daripada rumus marginal utility ni ialah perubahan TU bagi perubahan Q. Perubahan TU ni adalah 18 tolak 14. Okey, yang baru tolak yang lama. Bagi dengan perubahan kuantitinya 3 tolak 2. Perubahan kuantiti 3 tolak 2, yang baru 3 tolak 2. So bermakna kita dapat 4 lah. 18 tolak 14 bagi dengan 3 tolak 2. Marginal utility pada unit yang ketiga adalah 4. Okay. Dan untuk yang keempat ni, unit kuantiti yang keempat ni, kita dapat marginal utility X ni adalah 3. Iaitu daripada rumus perubahan TU bagi perubahan Q. Iaitu 21 tolak 18 untuk perubahan TU dibahagi dengan perubahan kuantitinya 4 tolak 3. Okey, so 21 tolak 18 bagi 4 tolak 3, so kita dapat 3 lah untuk marginal utility pada unit kuantiti yang keempat. Dan untuk unit yang seterusnya, maknanya 23 tolak 21, perubahan TU-nya dengan perubahan Q-nya adalah 5 tolak 4. So kita dapatlah 2. Okey. So inilah cara kita nak mendapatkan marginal utility daripada total utility. Maknanya dalam soalan dia akan bagi kuantiti, dia akan bagi total utility. Cuma pelajar perlu cari marginal utility. Okey, tapi ada certain soalan dia tak bagi total utility, dia bagi marginal utility. Jadi anda kena undur balik lah pergi ke sini. Undur balik ke sini tu maknanya you kena tambah. Macam mana? Contohnya pada 1 ni 8, marginal utility 8. You dapat total utility 8 lah. Okay. Dan kemudian pada unit kuantiti yang kedua ni, macam mana total utility dapat 14? Kita campur 2 ni. 8 campur 6 jadi 14. Kan? Dan untuk unit yang ketiga, macam mana dapat 18? 18 ni kita tambah semua. 8 campur 6 campur 4 dapat 18. Atau pada setengah orang dah dapat 14 campur 4 18 juga. Jadi kita dapat 21, 18 campur 3 dapat 21. Ataupun 8 campur 6 campur 4 campur 3 dapat 21. Ni kalau soalan tu bagi marginal utility, kita nak dapat total utility. Itu cara dia kan.
Jadi kalau untuk pada unit kelima untuk dapat macam mana dapat total utility 23 dia? Dia campur semua sekali lah. Daripada unit 1, 2, 3, 4, 5 ni marginal utility nya dapatlah 23. Ataupun daripada unit keempat 21 ni campur 2, tapi dapat 23 juga. Okey, cara kita dapat total utility kalau soalan bagi jadual marginal utility lah. Tapi kalau biasa dia akan bagi total utility, dia kena cari marginal utility. Kenapa kena cari marginal utility? Sebab syarat asas untuk satu barang ni adalah MUX sama dengan harga X. Okey, dalam kes ini, sekali kita perhatikan bila kita dah dapat marginal utility barang X ni, okay, total utility daripada total utility kan kita dapat marginal utility. So macam mana nak memenuhi syarat MUX per PX? Okey, MUX sama dengan harga X ni ialah pada RM4. Kalau kita tengok sini pada RM4. Okey, sebab apa? Sebabnya harga barang ini, nampak dalam soalan ni, andaikan harga barang ini RM4. RM4. Harga PX ni RM4 sama dengan marginal utility barang X ni 4 util. Harga RM4, RM4 sama dengan 4 util. Okey. Itu maksud MUX sama dengan PX. Sebab dia andai dah kan. RM1, RM1 util. Jadi kalau RM4, 4 util. So this is 4 util. Marginal utility dia adalah 4 bersama dengan RM4. So dia berada pada kuantiti yang ketiga. So bermakna kita bagi tahu MUX sama dengan PX ni pada RM4 iaitu pada unit yang ketiga. Okey, pada unit kita tengok pada unit ketiga. So pada unit ketiga itulah dia memenuhi syarat asas ni. MUX sama dengan PX. Okey, sebab harganya sama dengan utility marginal dia. Okey, dan tapi belum lagi disahkan kita dapat mengatakan bahawa kuantiti 3 ni adalah kuantiti yang memaksimumkan utility pengguna ataupun kuantiti keseimbangan. Jika kita tak mengira syarat pencukup. Syarat pencukupnya PX darab QX sama dengan pendapatan ataupun jumlah perbelanjaan sama dengan jumlah pendapatan. Jumlah perbelanjaan pengguna ke atas barang X itu mesti sama dengan pendapatan. Pendapatan dah bagi sini RM12. So sekarang kita kena kira jumlah perbelanjaan pengguna. Betul tak RM12? Seperti pendapatan. Jadi kita tengoklah. Harga barang X 4. Kuantiti harga dia 4 kan? Kuantiti dia 3. Jadi 4 darab 3 RM12. Jumlah perbelanjaan pengguna ke atas barang X ni apabila harga didarab dengan kuantitinya RM12. So kita boleh kata perbelanjaannya RM12 sama dengan pendapatannya RM12. Maka kesimpulan yang kita boleh buat, pengguna dikatakan mencapai keseimbangan pengguna ataupun memaksimumkan utilitinya pada penggunaan 3 unit barang X dengan membelanjakan semua pendapatannya yang sebanyak RM12. Itu maksud dia. Hasil daripada pengiraan kita tadi. Saya harap penerangan ini dapat membantu pelajar untuk memahami keseimbangan pengguna bagi kes satu barang. Okey, dan saya rasa untuk perbincangan selanjutnya iaitu kita sikit lagi tentang kesan perubahan harga barang dan pendapatan terhadap keseimbangan pengguna kes satu barang. Ada lanjutan lagi, kita sambung sikit lagi. Contohnya di sini kita andaikan pada asalnya keseimbangan dicapai pada ni lah. Kita dah dapat pengiraan tadi iaitu pada unit yang ketiga. Ni syarat asasnya kita dah jumpa tadi, dan kita juga dah jumpa dengan andaian yang sama seperti tadi, di mana jumlah perbelanjaan apabila harga darab kuantitinya sebanyak RM12 ini sama dengan jumlah pendapatannya. So bermakna ini maknanya pengguna mencapai keseimbangan pada asal tadi iaitu pada unit yang ketiga, unit ketiga. Jadi sekarang ni kita andaikan berlakunya perubahan harga. Kita tengok satu-satu.
Jika contohnya jika harga X ni, tadi harga X ni RM4, dia naik kepada RM6, daripada RM4 kepada RM6. So bila harga X ni naik daripada RM4 kepada RM6, maka dia berlaku ketidakseimbangan. Jadi dia tak akan capai keseimbangan balik sebab harga dah berubah. Okey. So dekat sini kita akan dapati syarat asas ni tidak dipenuhi. Kenapa? Sebab harganya sekarang ni RM6, daripada 4 berubah kepada 4 berubah kepada 6, jadi harganya RM6 sekarang ni melebihi daripada marginal utility-nya. Marginal utility-nya ialah 4 util tadi kan. Semasa unit 3 tadi 4 util. Jadi bermakna kedudukan sekarang ni dengan harga baru RM6 ni, bermaknanya harga X lebih besar daripada marginal utility barang X. Ini yang kita kata berlaku ketidakseimbangan. Jadi pengguna, apakah langkah yang perlu dilakukan oleh pengguna untuk mencapai keseimbangan semula? Jadi pengguna akan mengurangkan penggunaan barang X. Okey, ingat jika marginal utility X kecil daripada harga X, untuk menyeimbangkan semula ataupun untuk mencapai keseimbangan semula, pengguna perlu mengurangkan penggunaan mereka ke atas barang X. Kenapa? Dengan mengurangkan penggunaan ke atas barang X, maka marginal utility barang X tersebut akan bertambah. Ayat ini adalah merujuk kepada hukum utility suit yang semakin berkurang yang kita tengok sebentar tadi. Kalau kita tengok balik, kita imbas semula hukum utility suit tadi yang semakin berkurang itu mengatakan apa? Apabila pengguna menambahkan penggunaannya ke atas sesuatu barang secara berterusan kan, kita dapati marginal utility. Tengok keluk marginal utility semakin berkurang. Jadi kalau ditambahkan margin menambahkan penggunaan ke satu barang tu, marginal utility semakin kurang. Tapi untuk kes ini dia kena bukan tambah, dia kena mengurangkan penggunaan barangnya ke atas barang X. Sebab dengan mengurangkan penggunaan barang X ni, marginal utility-nya akan sebaliknya, akan meningkat balik. Kalau dia tengok bentuk keluk kan, cuba tengok bentuk keluk ni. Ni keluk dia, nampak? Hukum utility suit telah mengatakan bahawa apabila pengguna menambahkan penggunaannya ke atas satu barang, marginal utility-nya semakin berkurang. Jadi untuk langkah ini yang tidak seimbang ni, pengguna perlu mengurangkan penggunaan. Okay? Mengurangkan penggunaan barang X itu maknanya anak panah ke sini. Bila mengurangkan penggunaannya ke atas barang X, marginal utility barang X itu akan meningkat, bertambah semula. Itu hukum utility suit mengatakan begitu. Jadi bila bertambah semula, maka dia akan capai. Bila kurangkan, bermakna marginal utility ini akan bertambah daripada 4 kepada 5. Lepas tu kurang lagi 5 kepada 6. Last kali 6 util sama dengan RM6. Dia kembali seimbang semula. Itu maksud proses ini berlaku. Tu. Dan selepas memenuhi syarat asas yang pertama, dia kena memenuhi syarat asas yang kedua. Mengurangkan tu maknanya kalau daripada sebelum ini, unit yang sebelum ni 3, keseimbangannya pada 3 unit kan sebelum ni. Jadi bila kurangkan tu maknanya mungkin unitnya adalah 2. Dengan harga baru RM6 didarab dengan unit yang semakin berkurang tu 2 kali 6, RM12. Dan RM12 ini memanglah sama dengan pendapatan yang diandaikan tadi, iaitu RM12 juga. Jadi bermakna sama. Jadi pengguna telah memenuhi 2 syarat asas dan syarat bercukup, maka pengguna dapat memaksimumkan utility-nya lah. Okey, tu. Okey, satu lagi kita boleh terbitkan keluk permintaan individu satu barang. Okey,
kita boleh terbitkan macam ni lah. Keluk dia. Harga RM4 tadi, unitnya 3. Betul tak? Kalau marginal utility 4 util kan? Unitnya 3. Jadi bila harga naik daripada 4 per 6, kuantiti berkurang pada 3 per 2. Okey? Kurang kan? Yang ni pun sama lah. Bila kurangkan penggunaan daripada 3 per 2 tadi, utility, marginal utility-nya meningkat dari 4 kepada 6 util. Okey? So maknanya sebab tu ada pendapat yang mengatakan bahawa keluk marginal utility adalah sebenarnya juga boleh dianggap sebagai keluk permintaan. Jadi kita sambungkan dua titik-titik ni, kita akan memperolehi keluk permintaan. So keluk permintaan sebenarnya adalah keluk marginal, ataupun keluk MU tu sebenarnya adalah juga dikatakan keluk permintaan. Okey? Itu cara kita nak menerbitkan keluk berdasarkan contoh tadi lah. Okey, jadi itu sajalah saya rasa untuk hari ini, sebab kita dah menghampiri pukul 1 kan, kita dah habis hampir lebih daripada hampir 1 jam. Jadi harapnya penerangan ini dapat memberi pemahaman kepada pelajar. Tapi boleh tengok lagi sekali lah, tengok balik rakaman video ini nanti.